Jus oren segar. Segar dan berkhasiat. Jemput minum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bersua kembali dengan saya Cikgu Lia Osman bagi slot Bahasa Melayu tahun 5 SK. Jadi pada kali ini kita akan meneruskan tajuk BM kita dengan Sains dan Makanan. Jadi diharap murid-murid bersedia dengan buku teks halaman 125. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu paparkan di sini, pada kali ini isi pelajaran kita berkaitan dengan kemahiran memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Walau bagaimanapun, di dalam slot kali ini, cikgu akan memfokuskan kepada membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat memahami dan membina 6 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat mengikut konteks. Jadi kriteria kejayaan yang patut ada pada kamu ialah membina 6 ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat yang baik. Baiklah, mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu mengenal pasti ayat tunggal dalam petikan. Buku teks halaman 125. Baiklah murid-murid, di sini ada dipaparkan petikan yang bertajuk Sains dan Makanan. Jadi mari kita baca dahulu petikan ini untuk mencari ayat tunggal yang ada di dalam petikan ini. Baiklah, sains dan makanan. Keluarga Farisha sedang menjamu selera. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Adik kecil manja tidak suka makan ulam. Ulam itu rasanya pahit. Encik Farid pula cuba merasa tapai. Tapai itu rasanya sangat manis. Oleh sebab hendak menjaga kesihatan, Encik Farid makan sedikit sahaja. Farisha pula gemar minum jus oren segar. Minuman itu rasanya sedikit masam. Jus oren baik untuk kesihatan badan kerana kaya dengan vitamin C. Encik Farid menjelaskan bahawa makanan dan minuman harian terdiri daripada bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral. Badan memerlukan semua unsur itu. Asid lebih bersifat masam dan menghakis. Alkali pula rasanya pahit, manakala bahan neutral pula beraneka rasa seperti masin, manis dan tawar. Betul. Puan Faizah sungguh pandai memasak makanan. Juadah mereka beraneka rasa. Farisha sedar sifat bahan pelbagai masakan ibunya membuatkan rasa makanan sedap. Puan Faizah mengutamakan makanan seimbang. Makanan seimbang akan menyihatkan badan. Ini dia keluarga Farisha sedang menikmati makanan. Ada pelbagai aneka juadah yang dihidangkan ataupun dimasak oleh Ibu Farisha. Jadi, mari kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Kita nak mencari ayat tunggal yang ada di dalam petikan. Sebelum itu ya murid-murid, cuba lihat aktiviti di bawah petikan itu. Ayat tunggal perluasan subjek.
perluasan predikat. Aktiviti kita yang seterusnya ialah kita perlu mencari ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Kemudian kita akan memberi perluasan subjek dan memberi perluasan predikat. Sebelum itu murid-murid, mari kita ulang kaji dahulu. Apakah dia ayat tunggal? Masih ingat tak apa dia ayat tunggal? Jadi mari kita ulang kaji sedikit tentang ayat tunggal. Baiklah murid-murid, ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Apa dia subjek dan apa dia predikat? Biar cikgu terangkan. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Manakala predikat ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Ya, baik, ayat tunggal ni ialah ayat yang pendek je. Baik, ada satu subjek dan satu predikat. Mari kita lihat contoh yang cikgu dah sediakan di sini. Contohnya, cuba lihat ayat di atas. Alfi berjalan kaki. Alfi berjalan kaki. Cikgu warnakan Alfi ni dengan warna biru. Berjalan kaki dengan warna hijau. Baiklah murid-murid, Alfi ialah Alfi ialah subjek. Manakala berjalan kaki ialah pandai. Berjalan kaki ialah predikat. Ini maksudnya ayat tunggal. Ayat yang mempunyai satu subjek, Alfi contohnya, dan satu predikat. Baiklah, mari kita lihat contoh ayat tunggal yang lain, iaitu ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Cikgu dah sediakan di sebelah ni ayat tunggal. Ada 4 ayat tunggal. Yang pertama, Adilah menyidai baju. Lihat di situ, Adilah ialah subjek. Menyidai baju ialah predikat. Ganesh mendengar radio. Nia menonton televisyen. Cikgu Elzira menyuruh murid-murid beratur. Semua ayat yang cikgu sediakan di sini ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat, iaitu ayat tunggal. Baik, mari kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga, iaitu membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Jadi mari kita teruskan. Baiklah murid-murid, cikgu sediakan di sini ayat tunggal dan contoh ayat tunggal yang sudah diberi perluasan subjek. Jadi mari kita cuba membina ayat tunggal dengan perluasan subjek. Okey, bagaimana? Cikgu ada berikan contoh di sini. Contoh yang pertama ini sudah memang tersedia di dalam buku teks. Yang pertama, keluarga Farisha sedang menjamu selera. Ini ayat tunggal ya. Keluarga Farisha ialah subjek, satu subjek. Manakala sedang menjamu selera ialah predikat. Baiklah. Perluasan subjek yang diterima untuk ayat ini, yang diberikan kepada ayat ini ialah keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Apa perluasan subjeknya? Ya, ada perkataan bahagia yang ditambah pada ayat tunggal ini. Ini maksudnya keluarga Farisha subjek. Ditambah pula di tengahnya keluarga bahagia Farisha. Ini maksudnya ayat tunggal yang menerima perluasan subjek. Ditambah perkataan pada subjek ayat tersebut. Jadi, jadilah ayat ni keluarga bahagia Farisha sedang menjamu selera. Baiklah, cikgu bagi contoh yang lain dekat sini ya. Cikgu beri 3 lagi contoh. Contoh ayat ni cikgu ambil dari buku teks. Jadi mari cuba lihat apakah contoh perluasan subjek. Kita kena pasti dulu apa subjek bagi setiap ayat ini.
Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Nombor 2 ya. Makanan yang dihidangkan sungguh lazat. Makanan yang dihidangkan ialah subjek. Sungguh lazat ialah predikat. Jadi, mari kita lihat. Makanan tengah hari yang dihidangkan sungguh lazat. Cikgu beri penambahan tengah hari di sini. Subjek bagi ayat ini, makanan tengah hari yang dihidangkan sungguh lazat. Betul tak? Mari kita lihat contoh yang ketiga. Adik tidak suka makan ulam. Adik ialah subjek. Tidak suka makan ulam ialah predikat. Cuba lihat contoh. Adik kecil tidak suka makan ulam. Cikgu tambah subjek di sini. Adik kecil. Kecil. Itu perluasan subjeknya. Adik kecil tidak suka makan ulam. Boleh juga tambah perluasan subjek yang lain. Tambah perkataan yang lain. Contohnya, adik manja tidak suka makan ulam. Baiklah kita lihat contoh yang keempat. Ulam itu rasanya pahit. Apakah subjeknya? Ya, subjeknya ialah ulam. Itu. Rasanya pahit ialah predikat. Contoh yang cikgu beri di sini. Ulam. Cikgu letak nama dia. Ulam pegaga itu rasanya pahit. Perluasan subjek di sini ialah ulam pegaga itu. Cikgu tambah perkataan pegaga. Baiklah, ini contoh ayat tunggal dengan perluasan subjek. Kita teruskan dengan membina ayat tunggal dengan perluasan predikat. Tadi subjek, sekarang predikat. Baik, contoh yang pertama dah sedia ada dalam buku teks. Keluarga Farisha, subjek ya, sedang menjamu selera. Sedang menjamu selera ni apa perluasan predikatnya? Ditambah perkataan keluarga Farisha sedang menjamu selera di ruang makan. Di ruang makan inilah perkataan yang ditambah untuk meluaskan ataupun untuk menambah predikat tersebut. Menjamu selera di ruang makan. Ditambah tempat kat situ. Makan dekat mana? Di ruang makan. Baiklah, cikgu dah sediakan juga 3 contoh ayat tunggal yang diambil daripada petikan. Ini dia. Puan Faizah pandai memasak makanan. Puan Faizah ialah subjek. Pandai memasak makanan ialah predikat. Jadi cikgu sediakan di sini. Puan Faizah pandai memasak makanan tradisional. Apa perkataan yang cikgu tambah pada predikat ayat tunggal ini? Ya, tradisional ni. Perkataan berwarna merah ni. Tradisional. Puan Faizah pandai memasak makanan tradisional. Baiklah, yang seterusnya nombor 3. Farisha gemar minum jus oren. Farisha subjek. Gemar minum jus oren predikat. Baiklah, cikgu beri penambahan perkataan pada predikat di sini ialah Farisha gemar minum jus oren segar. Cikgu tambah segar di sini. Ayat ini sudah menerima perluasan predikatnya dengan perkataan segar. Baiklah, ayat yang terakhir. Encik Farid makan sedikit saja. Cikgu dah beri siap-siap dah ayat di situ. Baiklah, Encik Farid makan kek sedikit sahaja. Encik Farid ialah subjek. Makan sedikit saja predikat. Cikgu tambah makanan dekat situ. Makan kek sahaja. Baiklah murid-murid, cikgu dah sediakan latihan membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat ya di bahagian deskripsi di bawah. Ada di dalam pautan di bawah. Jadi cikgu harap murid-murid semua
dapat memahami penjelasan atau penerangan tentang membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat dengan baik. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di dalam slot yang akan datang. Jaga diri, jaga SOP, jaga kebersihan. Jangan keluar rumah ya. Baiklah, sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Lia Osman. Bye-bye.